Ya, Assalamualaikum. Yang mau masuk. Okey ya, hari ni kita nak belajar kepada cert conjugate. Siapa yang ada buku teks, boleh tengok buku teks juga. Okey ya, boleh nampak ke kat skrin cikgu? Nampak. Boleh nampak? Boleh. Boleh kan? Okey, hari ni kita belajar sikit je cert conjugate. Okey. Okey, hari ni kita nak belajar bagaimana nak menisbahkan. Sebelum ni dah belajar dah conjugate, dah belajar dah cert. Cert tu ialah punca kan? Jadi hari ni kita nak belajar bagaimana nak menisbahkan penyebut dan nak pemudahkan kalau dia bagi ungkapan melibatkan cert lah. Okey. Okey, ada 3 perkara. 3 perkara atau tiga cara lah untuk kita menisbahkan penyebut. Penyebut ni yang mana? Okey, katalah kamu ada pecahan 4/5 katakan kan. Yang kat atas ni kita namakan dia sebagai pengangka. Yang bawah ni namanya penyebut. Sebelum ni kita duk belajar pecahan masa sekolah rendah dulu ni. Sebutan di atas tu kita istilah dia pengangka. Di bawah ialah penyebut. Okay. Jadi untuk topik kita hari ni, kita nak nisbahkan penyebut. Nak nisbahkan penyebut tu apa? Nak pastikan yang bawah ini tak ada simbol cert. Tak nak ada simbol cert. Okay. Contohlah soalan, katalah soalan, kita tengok soalan ya. Soalan ni, nampak soalan contoh ni. Nisbahkan penyebut. Maknanya dia tak nak ada penyebut ni dalam bentuk cert. Dia tak nak ada dalam cert. Dia tak nak ada dalam cert. Okay. Jadi kita nak kena selesaikan soalan ni. Di bawah tu tak ada simbol cert. Okay. Jadi yang ini yang kita nak belajar hari ni. Okey, tapi bagaimana kita nak hilangkan cert tu? Okey, bagaimana kita nak hilangkan cert tu? Jadi kita ada cara dia lah. Yang pertama, tengok balik. Ada 3 cara nak hilangkan cert tu. Yang pertama, tengok yang A ni. Kita darabkan pengangka dan penyebut. Kita darabkan pengangka dan penyebut dengan 1/m cert A. Dengan cert conjugate M cert A di mana cert akan dihapuskan daripada penyebut. Okey, ramai yang tertanya apa pula cert conjugate tu? Cert conjugate tu ialah macam ni. Simbol cert juga, cuma dia akan jadi bertukar bila ada operasi tambah dan tolak. Okey? Kalau misal kata simbol kita hanya dia saja, dia masih kekal sama panggil cert conjugate dia. Tapi kalau misal kata dia ada operasi tambah, dia akan tukar cert conjugate jadi tolak. Kalau operasi tolak pula, dia akan jadi tambah. Ini kita namakan sebagai cert conjugate. Okay. Jadi kita akan guna cert conjugate ni, tujuan kita guna cert conjugate ni, kita nak menghapuskan, cert. Kalau tak pakai cert conjugate, kita tak bolehlah nak hapuskan cert tu. Boleh faham tak? Okey. Nampak macam pening kan? Kita tengok latihan tadi baru nampak. Okey. Cuba kita tengoklah contoh terus. Kalau cikgu cerita tak berapa nak faham sangat. Tapi kalau kita tengok contoh cara buat, mungkin boleh faham. Okey, cuba kita tengok contoh satu ni. Okey, ada A ni ya. 1/5
Set 3. Sekarang ni cikgu nak ubah. Tak nak ada set. Cikgu nak ubah yang bawah pecahan penyebut di bawah ni. Penyebut di bawah ni tak ada set. Tak mau ada set. Boleh tak buat? Kita boleh buat. Macam mana cara nak buat? Kita akan darab dengan konjugat tadilah. Okey, macam sini. Sekarang ni kita tengok dia tak ada opsi tambah atau tolak. Okey, jadi kita terus sahaja darab. Kita terus saja darab dengan set konjugat yang dibagi. Bagi. Set konjugat ni. Nombor dia lah. Nombor ni balik lah. Nombor asal dia. Penyebut yang asal. Yang bawah ni cikgu panggil penyebut ya. Yang bawah ni cikgu panggil penyebut. Kita darab balik. Sebab apa kita darab balik? Bila punca, darab dengan punca, dia akan dapat jawapan dalam punca. Faham tak ni? Okey? Okey, bila darab punca ni, okey, kita selesailah dulu. Ni darab 1. Maknanya dia dapat 5 set 3 lah. Okey, yang bawah ni, kalau cikgu darab, cikgu akan dapat begini. Akan dapat beginilah. Okey, cikgu darab 2 kali. Okey, bila kita darab 2 kali, sebenarnya kita dah belajar dah hukum indeks. Kalau kita kata sama, kita boleh darab dengan orang depan. Okey, jadi depan ni, bila balik yang atas, 5 dengan 5. Jadi cikgu boleh darab semua ni. Set 3, darab set 3. Jadi ibarat semua ni darab. Ibarat darab semua ni. Cikgu darab je semua. Okey, bila kita dah darab, kita akan dapat 5 set 3 per, okey ni. 5 kali 5, 25. Kemudian ini pula, okey, cuba tengok. Punca dengan punca. Kalau kamu tekan kalkulator, punca 3 darab punca 3, kamu akan dapat 3 klik. Faham tak? Punca dengan punca akan hilang dan akhirnya jawapan yang dalam tu lah jawapan dia. Kalau dia nombor yang sama lah. Ya? Kalau nombor lain jangan pula pergi buat macam ni. Kalau dalam 3, 2, 2, 3, jawapan akhir dia 3 lah. Kalau agak-agak tak berapa nak mahir, terus saja tekan kalkulator. Faham tak? Tekan saja kalkulator. Tapi yang ke atas ni jangan pula tekan. Nanti dapat perpuluhan. Tekan yang bawah saja. Yang bawah ni. Kalkulator. Sebab memang yang bawah ni kita nak dapatkan jawapan dalam bentuk nombor bulat. Okey. Jadi biarkan yang atas ni dengan setnya. Yang bawah 75. Okey. Jadi boleh tak kita kecilkan lagi ni? Kalau tengok ini bawah dengan bawah ni, atas dengan bawah ni boleh diperkecilkan atau dipotongkan. Jadi 5 ni jadi 15. Okey. Jadi kita tulislah jawapan akhir tu elok-elok sikit kan. Set 3 per 15. Dapatlah jawapan. Okey. Ada soalan nak tanya? Soalan A? Ada? Tak ada? Okey, soalan B. Cuba tengok B pula. B ni ada operasi tambah. Nampak tak operasi tambah? Jadi bila operasi tambah, secara automatik kita tahu sekejap lagi kita punya set konjugat dia tolak. Okey, kita dah tahu dah. Set konjugat mesti tolak bila dia tambah. Okey, kita try buat ya. Okey, cikgu buat sebelah sini. Tulis baliklah. 1 per 7 set 2 tambah 5 set 3. Okey? Boleh? Okey, jadi disebabkan dia tambah, kita darab dengan set konjugat tolak. Okey, salin saja balik. Salin balik. Cuma tolak je kat sini. Tolak saja. Bawah pun sama.
tolak juga. Kenapa cikgu buat tambah tolak ni? Kenapa cikgu buat atas bawah ni? Sebab dia ibarat bila ni, kita potong-potong, dia akan jadi balik satu kan? Satu ni kembalilah kepada pecahan lama. Ya? Okey. Jadi kita dah tolak. Kita akan darab lah. Atas darab atas, bawah darab bawah. Jadi yang atas ni sebabkan darab dengan satu, dia jadi set 7 set 2, tolak 5 set 3 per bawah ni. Cuba tengok bawah ni. Kita kena tulis balik yang tambah dulu. Ni yang tambah ni kan, yang tambah ni. Darab, sebabkan darab, kita buat yang kedua ni, tolak pula. Okey. Boleh tak? Boleh ikut tak? Dia memang panjang sikit lah. Nampak macam rumit lah kan. Tapi sebenarnya dia senang saja. Cuma dia bermain dengan nombor ni. Bermain dengan nombor dengan punca set ni. Tapi sebenarnya dia senang je. Okey. Jadi sekarang dah sampai sini. Apa nak buat? Okey, yang atas tu tak ada masalah. Dia kekal lah kat situ ya. Sebab dia tak ada operasi lain dah. Tak boleh buka apa dah. Okey, yang di bawah ni pemfaktoran kan? Okey, pemfaktoran. Kalau kamu tengok, kamu kena tahu ni. Kena tahu ni. Yang nombor 2. Okey? Nombor 2 ni, dia macam ibarat kamu kembangkan macam biasalah. A darab A dapat A kuasa 2, betul? A darab B set. Jadi tambah A set B. Yang kedua pula tolak A set B. Yang ketiga tambah tolak jadi tolak set B set B. Macam itulah. Jadi dia akan jadi ni hilang kosong. Yang ni nampak set dengan set hilang, maka akan jadi tolak B. Itu sebabnya jawapan dia A kuasa 2 tolak B. Begitulah juga kes untuk soalan ni. Kalau gamak-gamaknya tak tahu nak ni, kamu kembangkan. Kembangkan yang pertama. 7. Cikgu tulislah kat sini ya. 7 set 2. Syarat 7 set 2. Jadi kuasa 2 lah kan. Nampak? Buat benda yang sama. Lepas tu yang depan dengan belakang. Tolak. 7 set 2. Darab 5 set 3. Yang ketiga ni pula tolak dengan tambah. Okey, tambah ya, tambah. 5 set 3. 7 set 2. Okey. Yang belakang. Tolak. 5 set 3. Nampak 2 benda yang sama. Cikgu boleh kuasa 2. Tak payahlah cikgu kubur 2 kali. Kalau benda yang sama. Okey. Yang ni yang bawah Ni untuk operasi di bawah. Saja cikgu tuliskan pen merah. Nak tunjukkan yang ni operasi darab bawah ni. Okey. Jadi apa dia berlaku kat sini? Kalau kita perhatikan ini dengan ini sama. Sama. Seorang tolak, seorang tambah. Dia jadi kosong lah lepas ni. Okey. Jadi yang tinggal orang depan dengan orang belakang. Okey. Jadi disebabkan dia ada kuasa 2 kat situ. Perasan tak? Okey, cikgu tulis lagi. 7 set 2. Tolak 5 set 3. Per. Okey, nampak ni kuasa 2. Kuasa 2 ni dia kena darab kuasa 2 dengan 7 dulu. Jadi 49. Kemudian barulah dia kuasa 2 dengan punca 2 tu. Maka jadi darab 2. Nampak? Ni yang cikgu kata ni kuasa dengan punca dia hilang.
Okey. Jadi ni tolak. Okey, tolak. Ni pun sama. 5 kuasa 2 jadi 25. Yang ni akan pergi sini, dia akan hilangkan punca tu, maka 3. Ha. Ataupun kalau dah rasa tak nak fikir dah, terus saja tekan kalkulator pun boleh, tak ada masalah. Jangan buang masa fikir soalan ni. Okay? Lainlah kalau kamu dah mahir, kamu dah rasa boleh kira sendiri, tak perlu guna kalkulator. Tapi kalau rasa macam confused lah kan, punca sekejap kuasa, sekejap punca ni, terus saja ambil kalkulator, kira saja yang bawah ni. Bila kamu kira kalkulator, terus saja kalkulator bagi jawapan 23. Kan dah tak payah pening-pening kepala. Kan? Kita cuma tulis, kena tulis ya. Tulis untuk dapatkan jalan kerja, markah jalan kerja. Tulislah. Yang ni kena tulis lah. Untuk dapatkan markah. Tapi untuk jawapan akhir, terus tekan kalkulator. Okay, jadi yang atas ni macam biasa, jangan usik dia. Jangan pula yang atas tekan kalkulator ya. Untuk topik ni, kena pastikan yang bawah saja tekan kalkulator. Sebab yang di atas, kita nak dalam bentuk search. Kita nak ada jawapan benda ni. Benda search ni nak kena ada. Okay? Yang bawah ni dia nak nombor bulat. Nombor bulat tu nombor 1, 2, 3 lah sampailah berapa ribu ni. Puluh ribu macam tu lah. Nombor bulat. Tak mau perpuluhan, tak nak search, tak nak pecahan apa tak nak. Boleh? Setakat ni okey ke? Senyap je ni. Okey. Okey. Sekejap, cikgu tengok kehadiran. Siapa yang mau masuk Zarifah? 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Kamu masuk tau kelas. Jangan tak masuk. Cikgu nak Kehadiran, tanya. cikgu hantar. Boleh tanya. Yang set conjugate ni, kenapa dia kena jalan kira dia yang seterusnya, yang langkah seterusnya kena darab 2 kali. Sampai kita kena letak kuasa 2. Yang mana? Yang ni ke? Dia darab ulang-ulang. Yang ini ke? Yang ni ke? Yang cikgu buat. Kenapa tu? Yang bawah tu yang ada nak panah merah tu. Oh ni. Okey. Kenapa Ni. soalan dia Cikgu kembangkan yang bawah ni. Tadi kan cikgu masukkan sekonjugat ni, sekonjugat kan? Yang atas ni darab dengan orang atas. Orang bawah darab dengan orang bawah. Jadi orang bawah ni, katalah yang pertama ni, yang ini, yang merah ni. Kemudian yang kedua ni, yang hitam ni. Sebab dia darab, dia kena buat pemfaktoran nama ni. Pemfaktoran, perkembangan. Kalau misal kata kamu tak berapa nak mahir kembang, okey. Kamu buat je tu. Kembangan ni kan selalu kita duk buat. Kamu duk buat apa? X tambah Y katakan. 3X tambah 7 macam tu kan? Kata Y 6. Katalah dulu kamu kan lalu belajar ni. Algebra kuadratik. Kamu kembang kan? Kamu dapat apa ni? X darab 3X jadi 3X kuasa 2. Yang sekarang pula tambah 7X. Yang ini dapat 18X. Yang ini tambah dapat 42 kan? Dia sama juga kes macam ni juga. Cuma bezanya kita tak pakai X. Kita pakai search. Ya, dia pakai search. Tapi kalau misal kata rasa macam pening kan, dah tunjuk jalan kerja ni. Yang ni silap cikgu. Jalan kerja ni, dah tunjuk. Lepas tu tiba-tiba kamu rasa macam tak tahulah nak kembangkan macam mana dah blank. Cuba kamu tekan kalkulator ni.
Cikgu buat highlight kuning ni. Kamu terus tekan kalkulator. Kamu akan terus dapat jawapan 23. Try tengok. Apa dia kalkulator ambil? Kalau rasa dah blank kan, tak tahu nak kembang lah. Tiba-tiba dah blank lah kata kan. Tak tahu dah nak kembang banyak sangat nombor ni. Tekan je kalkulator. 7 set 2 tambah 5 set 3. Okey. Okey. Dah harap kan? Ada siapa yang cuba kalkulator? Ada? Ada. Terangkan kalkulator. Dapat tak jawapan 23 ni? Dapat. Dapat kan? Pun boleh juga. Tapi yang penting, kamu kena tunjuk jalan kerja ni saja. Yang cikgu buat highlight kuning ni. Ni jalan kerja untuk dapat markah lah ya. Markah. Lepas tu jawapan akhir nanti. Dapat satu lagi markah. Okey, kita tengok soalan nombor C. Boleh ke Suhal? Soalan yang kamu tanya? Boleh. Okey, soalan C pun sama lebih kurang macam ni juga. Tapi dia tolak Bila guna operasi tolak, kita akan pakai konjugat. Dah tambah lah. Okey. 2 set 3 tambah 5 set 7. Awal pun sama. 2 set 3 tambah 5 set 7. Jalan kerjanya sama saja macam cikgu tunjuk yang B tadi. Cuma bezanya dia tambah. Okey. Tadi cikgu tak tunjuk jalan kerja C ni. Kalau nak tengok boleh tengok dekat buku teks ada contoh ni ya. Cikgu nak lompat dah dalam 15 dulu. Tengok soalan 15 ni. Apa beza soalan 15 dengan 14? Soalan 15 ni kat atas ada cert. Bawah pun ada cert. Tadi soalan tadi, atas nombor. Bawah cert. Tetapi ada masanya soalan uji kita, atas dan bawah ada cert. Jadi macam mana kita nak buat kalau ada dua-dua ni? Sama juga, kita darab dengan cert konjugat. Tetapi kita kena tengok penyebut di bawah. Di bawah Di bawah dia pakai tolak. Jadi kita akan darab dengan tambah. Nampak? Jangan jangan confuse ya. Tengok orang bawah. Kalau bawah tu operasi tolak, kita pakai tambah. Kalau di bawah tu operasi tambah, kita pakai tolak. Okey. Ada soalan tanya, cikgu, kalau lah soalan lain ni, tiba-tiba dia tak sama ni. Dia nombor 5 kat sini. Nombor 5. Macam mana? Kalau dia nombor 5 kat atas pun biarlah. Yang penting kita akan darab sortkan juga orang bawah. Okey, orang bawah. Okey? Okey, kita tengok soalan ni. Macam mana nak selesaikan kalau dia diberi cert juga Senang je ni. Nampak je susah tapi sebenarnya dia senang. Dia kena faham je konsep ni. Tolak. Tolak cert 3. Jadi sebabkan dia tolak, kita buat cert konjugat tambah. Nampak? Ni cert konjugat So konjugat ni kita sendiri yang kena buat. Kita sendiri yang kena bagi kat dia. Berdasarkan apa yang ada kat bawah penyebut tu. Penyebut nama bawah tu ya. Okey, jadi kita darabkan. Okey. Cuba kita tengok Atas darab atas lah.
Jadi kalau kamu nak tulis balik pun boleh, tak ada masalah. Boleh je. Tulis balik. Sebab kita tahu dia bahasa Arab kan. Yang ni pun nak tulis balik, tak ada masalah. Tulis je lah. Tapi pastikan buat kurungan ya. Sebab dia satu ungkapan ni. Okey. Jadi macam mana kita nak selesaikan ni? Boleh selesaikan cara kembangan. Okey, tapi macam tadilah cikgu kata yang atas tak boleh pakai kalkulator. Atas kena kira manual. Yang bawah boleh tekan kalkulator. Bawah boleh pakai kalkulator, yang atas kena kira manual. Sebab apa kena kira manual? Sebab kalau kamu kira kalkulator, dia tak ada nombor bulat. Dia akan dapat nombor perpuluhan. Salah lah. Tujuan kita ni, kita nak dapatkan nombor dalam cert ya. Dalam cert ya. Bawah je boleh dalam nombor bulat. Okey, ni kembang lah macam biasa. 1 darab 1, 1. 1 darab cert 3. Tambah cert 3. Cert 3 darab 1. Cert 3. Okey, boleh? Cert 3 darab cert 3. Dapat 3. Nampak tak? Cert 3. Cert 3 darab cert 3. Jawapannya 3. Tu kena tahu. Hilang cert. Tinggallah orang ni. 1 kan. Okey. Itu hukum indeks. Yang bawah pula. Okey. Sama ada nak kira manual boleh. Nak kira Nak kira kalkulator pun boleh. Tak ada masalah. Kalau cikgu kira manual lah. Senang lah. 1. Ni. Tambah cert 3. Kemudian yang ini. Tolak cert 3. Tolak. Cert 3 jadi apa? 3. Jadi kita carilah jawapan ni. 4. Tambah. Nampak tak ni? Cert 3 tambah cert 3. Ada 2 benda kan yang sama. Jadi cikgu buat 2 cert 3. 2 kali. Cert 3 tu ada 2 kali. Okey. Jangan pula pergi tambah jadi cert 6. Ada yang buat yang tambah jadi cert 6. Bukan ya? Dia ibarat macam X tambah X. Jadi 2X. Macam tu lah. Kalau kamu gantikan X sebagai nombor kat cert 3 ni. X tambah X jadi 2X kan? Jadi samalah juga macam ni. 2 cert 3. Per 3 ni dah masuk tambah 1 tadi. Yang ini hilang kan? Jadi negatif 2. Okey? Disebabkan di bawah ni. Okey, tengok betul-betul ni. Oh, rupanya dia ada operasi tambah. Jadi cikgu boleh buat 4/2. Cikgu boleh pisahkan dia. Tolak 2 cert 3/2. Okey? Ataupun kalau tak berapa nak faham ni. Macam ni lah. Sekejap, cikgu rasa ada orang masuk. Ada dah. Okey. Ataupun kalau rasa macam susah ni, bubuhlah negatif kat sini. Khadijah. Okey. Jadi bolehlah kita selesaikan. Ni jadi negatif 2. Tambah tolak jadi tolak. Ni boleh potong jadi cert 3. Potong tadi negatif 2. Boleh. Maka jawapan akhirnya dapatlah negatif 2 tolak cert 3. Okey? Nanti yang kalau tak faham boleh tanya cikgu. Boleh tanya. Mesej je cikgu. Okey. Jadi kita tengok pula yang contoh 16 ni. Nak tukar sebagai pecahan tunggal. Okey, nak tukar jadi pecahan tunggal. Sebab apa? Ni bukan pecahan tunggal ya. Macam mana tahu dia bukan pecahan tunggal? Sebab dia ada tambah 2 benda ni kan. Sekarang ni dia tak maulah. Dia nak pecahan tunggal ni sebenarnya bawah penyebut dia ada 1 saja.
ungkapan. Okey. Tadi macam mana nak buat? Mari kita tengok macam mana nak buat soalan macam ni. Okey, soalan ni ya, senang je. Cikgu ni kata semua kata senang je. Senang kalau kita dah biasa guna ya. Kalau kamu rajin buat latihan, lama-lama kamu pun akan jadi mahir. Okey. Jadi operasi tambah. Macam mana kita nak buat operasi ni? Okey. Masalah sekarang, seorang tambah, seorang tolak. Betul tak? Jadi kita nak kena darab dulu bagi dia dengan set konjugat masing-masing. Cikgu ambil dulu. Sekejap. Cikgu ambil dulu yang pertama ni. 5 tambah set 7. Okey, cikgu buat dulu. 5 tambah set 7 per 1 tambah set 3. Cikgu ubah dulu ni dulu jadi pecahan yang tunggal ni dulu. Maknanya cikgu darab dulu dengan konjugat cikgu. Konjugat ni kalau dia tambah, kita konjugat jadi tolak. Kita pecahkan. Dah jadi seorang. Ya. Kemudian cikgu buat pula yang kedua. Yang kedua tadi yang inilah. 4 tolak set 7 per 1 tolak set 3. Berapa konjugat dia? Set konjugat untuk ni berapa? Hakim, berapa? Ada nama kat cikgu ni. Set konjugat untuk yang kedua ni. Ada ke Hakim? Hakim ada lagi ke dalam ni? Ke dah keluar? Ada Ada ke Hakim? On je mic ni. On mic tu dengar tak? Suara. Senyap je Hakim ni. Ke on GM je tapi orangnya tak ada. Selain perginya. Tak lagi je aku nak panggil Hakim ni. Farah ada Farah? Farah? Farah ada Farah? Tak ada respon pun. Ada Farah? Tak ada juga. Cikgu catat kat sini ni. Yang tak ada respon cikgu tulis ni. Dia on saja. Kalau on saja cikgu anggap dia tak datang ke kelas cikgu ni. Orangnya tak ada. Cikgu nak tanya. Apa maksud dia pecahan tunggal? Dia nak pecahan tunggal tu apa maksud dia? Pecahan tunggal tu maknanya kat bawah tu tak ada operasi tambah tolak dah. Pecahan tunggal maknanya macam ni kan ada tambah. Ada operasi tambah kan. Sekarang ni dia tak nak. Dia tak nak ada operasi. Maksudnya macam ni lah. Di bawah ni dua pecahan ni. Ini contoh soalan ni. Dia ibarat dua pecahan. Pecahan pertama yang ni. Pecahan kedua yang ini. Jadi sekarang ni dia nak pecahan tunggal ni. Maknanya kita selesaikan pecahan ni. Pecahan tunggal ni ibarat macam kita selesaikan operasi tambah tu. Apa jawapan akhir dia? Itulah ibarat pecahan tunggal. Maknanya kita kena selesaikan operasi tambah. Macam ni lah sekarang ni cikgu nak selesaikan operasi tambah. Okey, jadi kita selesaikan bagi habis lah. Macam ni. Set konjugat untuk yang kedua. Pecahan yang kedua ni. 1 tambah set 3 per 1 tambah set 3.
Maknanya kita ada dua pecahan ni. Pecahan satu dengan pecahan dua. Jadi sekarang kita nak bergabung kan supaya dia jadi tunggal. Tunggal ni satu lah, disatukan. Okey, jadi sebelum kita nak satukan, kita kena pastikan penyebut kita ni satu dan dua sama. Kan kamu belajar pecahan, bila kamu nak buat operasi tambah kan penyebut di bawah kan kena sama. Yang bawah ni kena sama. Masalah sekarang ni tak boleh nak buat sebab seorang tambah, seorang tolak. Dia tak sama. Jadi kita kena bagi dia sama baru kita boleh selesaikan. Sama macam buat pecahan sebenarnya. Cuma yang dia jadi complicated sebab dia ada punca kuasa tu kan. Dia nampak macam menakutkan kan. Tapi sebenarnya dia sama je. Dia taklah susah. Dia kena faham cara kira. Okay, macam ni. Kita selesai satu-satu. Ya? Pelan-pelan selesai. Okay, macam ni. Nombor satu ni. 5 tambah set 7. Darab 1 tolak set 3. Tadi kita pun darab lah. Darab ni macam kita buat kembangan tadi lah. 5 darab 1, 5. 5 darab set 3. Jadi tolak 5 set 3. Nampak? Lepas tu yang ni pula. 1 darab set 7 tambah set 7 lah. Cikgu tulis. 1 tu cikgu tak tulis pun. Nak tulis 1 pun tak apa. Tak payah tulis pun tak apa. Okey. Yang ni pula. Tambah tolak jadi tolak. Set 7 darab dengan set 3. 7 darab dengan set 3. Okey. Yang ni per. Nampak per. Bila per, dia akan jadi 1 tambah set 3 darab 1 tolak set 3 kan? Okey. Okey, ni yang pertama. Cikgu selesai tunjuk yang pertama. Okey, tengok pula pecahan kedua. Yang kedua warna biru dan warna ni pula hijau ni. Kembangkan. 4 darab 1, 4. 4 tambah set 3. 4 set 3. Kemudian tolak 1 darab set 7. Kemudian yang belakang tolak tambah jadi tolak set 7 set 3. Per 1 tolak set 3. 1 tambah set 3. Ni pecahan kedua. Sebab tak kita ada dua pecahan ni. Pecahan 1 dan 2. Lepas tu baru kita nak gabungkan jadi tunggal. Okey. Bila kita dah buat macam ni, kita perhatikan yang bawah ni sama. Apa tak sama? 1 tambah set 3, 1 tolak set 3. Ni pun sama. Cuma dia tukar tempat je. Ya, tukar tempat saja. Tapi dia sama. Okey. Tadi kalau kita nak selesaikan yang bawah ni, sama ada kamu nak terus tekan kalkulator ataupun kamu nak kira terus pun boleh. Kalau nak kira terus, apa ni? 1 tolak 3. Macam mana tahu? Ambil je 1 depan ni sebab dia sama. Ambil je orang belakang ni. 3. Hilang punca tu. Siapa nak terus tekan kalkulator pun boleh. Okey. Maka akan dapat jawapan ni negatif 2 ya. Sekejap lagi kita nak guna. Okey. Kita selesaikan dulu soalan pecahan pertama. Sebelum ni. Selesai dululah. Okey. Pelan-pelan selesaikan. Okey ya.
Okey ya. Sambungan. Kendala sekejap. Okey. Sambungan sekejap ya. Cikgu dah terlajak dah ni. Dekat pukul 12 dah. Tengah habis dah. Okey. Jadi bila kita selesai ni, kita akan dapat okey. Yang ni. Yang ni akan dapat cert 21. Yang mana boleh kamu selesaikan, kamu keluarkan dulu. Ni 21. Mana dapat 21, kita darab lah. Okey. Okey. Jadi kita tambah lah. Tak ada masalah dah. Yang atas ni boleh tambah. Cuba tengok mana sama. Cikgu highlightkan yang sama. Ni nombor. Nombor 4 dengan 5 boleh diselesaikan jadi 9. Okey. Kemudian yang ada cert 3. Cuba tengok yang ada cert 3. Yang ada cert 3, 5 dengan 4. Negatif 5. Negatif 5. Tambah 4, cert 3. Okey. Kemudian yang mana lagi? Cert 7. Ni 7. 1 tolak 1. Jadi dia dah hilang lah. Okey. Yang tadi ni pun sama. Ni nombor 21. Okey, tengok 21. Negatif 21 tolak negatif 21. Jadi 2 lah. Okey, jadi cikgu akan tulis negatif 2 cert 21 per negatif 2. Yang ni tadi negatif 1. Selesai dapat negatif 1. Okey. Sampai kat sini kira dah habis dah ni. Kita dah nak selesaikan. Jadi kita tak maulah negatif di bawah. Cikgu akan letak negatif di atas. Jadi dia akan jadi berlawanan. Jadi 2 cert 21 per 2. Maka jawapan akhirnya ni. Okey. Dia memang bermain dengan nombor. Tapi dia kena kamu nak latihan lah baru ni. Okey, tak apa. Cikgu pun nak habiskan sini dah ni. Cuba jawab soalan yang ni, 4.7. Boleh try buat. Tak faham boleh tanya cikgu. Muka surat 1.6 dalam buku teks ya. Dalam buku teks. Try buat dalam buku latihan. Dah siap ke? Tak reti ke? Boleh PM cikgu. Cikgu boleh tolong. Okey? Ada lagi yang baru masuk ke? Rasanya tak ada lah. Farah ada Farah? Tak ada respon pun.